Anda sedang mengikuti siaran Ta'awun Radio, Radio Ta'awun FM 100.5 MHz. Ta'awun Radio sedia menemani anda, dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com, dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073-491-221 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV, bawah jagaan Masjid Ta'awun Bangkok. Pada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa li dinillahi a'wana. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar, penonton, ibu bapa yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, pertama kali kita syukur kepada Allah dengan taufiknya, hidayahnya, dapat kita bersama lagi dalam ruangan kita selepas solat asar setiap hari Jumaat. Walau pada hari ini kita agak kata lewat sikit, tapi insya-Allah kita akan bersama dengan senang pendengar dan juga akan beri apa sedikit ilmu ataupun tajuk-tajuk yang baru yang kita akan beri kepada sedang pendengar semua, yang mana pada hari ini kita insya-Allah akan datang dengan rupa forum ataupun seminar, yang mana saya pada hari ini ruangan sunnati kita pada setiap hari Jumaat ini. Biasanya saya sore duduk mengajar akan hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Salihin. Tetapi pada hari ini insya-Allah, demi untuk kita nak tukar pengajian kita dengan kita dengar daripada ustaz-ustaz yang lain yang akan bersama dengan saya dengan tajuk yang kita tentukan insya-Allah, yang mana pada ruangan kita pada hari ini yang bersama dengan saya iaitu Ustaz Hamdan Abdullah, yang dia sebagai salah satu anak cucu kita lah yang tamat belajar ataupun habis belajar daripada negeri Urdun ataupun Jordan. Yang mana tajuk yang kita letak pada hari ini, kita akan membicarakan ataupun kecek mengenai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita nak ui apa faedah ilmu yang kita nak ui kepada senang pendengar. Lebih-lebih lagi kepada ibu bapa yang sedang dengar di mana sahaja, ada buat nasi, ada buat gapo, ikutlah. Hari ini kita nak akan kenal apa di Al-Quran melalui Ustaz Hamdan, sebagai dia tamat belajar habis bahagian tafsir Al-Quran Al-Karim, habis bahagian tafsir, iaitu bahagian yang kecek mengenai dengan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran. Dan juga saya boleh jadi sikit nak kecek dengan sedang pendengar pada hari ini, kerana biasa dia yang mudah mengenai dengan kepentingan dan mempelajari akan hadis Nabi ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan juga pada hari ini insya-Allah kita akan kecek tajuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh ibu bapa yang minat ataupun suka
nak hantar anak dan juga fak kita diri hari ni pun mudah-mudahan tujuannya untuk nak menggalak kepada ibu bapa boleh nak hantar anak ngaji dalam bidang agama, lebih-lebih lagi bidang untuk nak kena faham akan Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Nabi dan juga sunnah yang akan kita nak hidup dengan dia pada hidup kita di dunia ini. Maka tidak melewatkan masa soalan yang pertama yang akan saya tanya kepada Ustaz Hamdan kita, iaitu apa dia Quran, penting apa Quran dalam agama Islam kita ini. Kedudukan dia ataupun kesamkan dia sama ada di segi Quran sendiri ini penting belah mana dengan kita sebagai umat Islam. Dan juga yang kedua, gapo dia kelebihan untuk kita nak mempelajari akan Quran, untuk kita merajaah bersama, untuk kita fahami tajdid mula fahami kita iman kita, untuk kita rasa nak mempelajari akan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persilakan. Ya, Ustaz Mukhlih. Terima kasih Ustaz Mukhlih dah. Jazakallahu khairan. Jadi Tuhan ayat dalam Quran kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi kitab ni dia menghidayahkan semua orang, prasyacat semua orang semua jadi orang tidak. Patut orang nak bagus ni dia kena ikut Al-Quran. Ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus sebab apa? Sebab Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi sebab apa dia khairu ummah? Sebab apa pen prasyacat tidak. Sebab jadi prasyacat itu Al-Quran ni kan bendaชีวิต. Sebab tu jadi khairu ummah. Ya dakwah kepada Quran, ya pergi Quran, ya tu sen syiak hang Al-Quran ni dalam jalan dia. Jadi mereka itu jadi khairu ummah. Sebab kitab ni yahdi lillati hiya aqwam. Menjadikan manusia jadi kedudukan dia, kehidupan dia, ya hidup bersama Quran tu hiya aqwam. Jadi dia bagus, มีความสมบูรณ์นะประตูความสำคัญประตูความประเสริฐของกุรอานนี่jadi ayat atau kitab ni มีความสำคัญมาก siapa ke orang luar agama tu dia สามารถเช็คได้ว่าคัมภีร์เล่มนี้นี่เป็นคัมภีร์ที่มีความสัจธรรม jadi kalau ayat kisah satu kisah yang Imam At-Tabari ayat tafsir dia tafsir Al-Jami'ul Al-Ahkam Al-Quran dia ayat kata ada satu kisah Ma'mun satu orang khalifah dalam satu zaman. Lepas tu ada satu orang jatuh mai duduk dalam majlis dia. Ma'mun ni orang kasih kepada ilmu. Lepas tu orang jatuh seorang ni mai kecek. Lepas tu Ma'mun suka dalam perkataan dia. Sebab perkataan dia ni comel, rupa parah dia jangok, baju dia pun cuci, lepas tu tengok pen pudi. Nah. Lepas tu Ma'mun kata, wahai orang-orang ni, adakah mung Israeli? Adakah mung ni orang daripada Bani Israel? Dia kata, ya. Lepas tu Ma'mun dia kata, kalau gitu aslim. Masuk Islam lah kalau gitu. Dia kata, dini wa dinu abai. Dak agama hakku ni agamaku. Agamaku, agama pokku ni benar hakku pergi. Tak akan masuk Islam lah. Lepas tu benar hak berlaku lepas hari tu Ustaz Mukhlih. Ya. Jadi orang atas orang ni puasa nak tahu. Lepas daripada dia klik rumah tu, dia nak tahu kata Quran ni lagu mana, orang Islam ni pasal mana. Lepas tu dia mula di kitab. Nak tahu kata kitab ni pasal mana, kitab ni al-haqqa saja tham ko lagu mana ke dak. Dia pergi ambil kitab Injil, kitab Taurat, kitab Quran. Lepas tu kita tukar. Banyak-banyak tempat dalam Quran gitu tukar, banyak-banyak tempat dalam Injil gitu tukar, banyak-banyak tempat dalam Taurah gitu tukar. Lepas tu dia pun pergi bagi di board, pergi bagi di tempat orang Yahudi, orang Nasara. Lepas tu Quran pun bagi kepada orang Islam. Lepas tu nekan board badlung apa semua tu tak tahu kata ada tempat tukar. Lepas tu dia pergi cek pak orang Islam pula. Kata ada orang Islam ni buat asuk kitab dia dalam maktab ke tak, ambil pergi jual ke tak. Tak ada ubi kata guru ni. Ubi kata orang jual je. Lepas tu orang jual orang Islam tu dia cek dulu.
Cik ambil Quran lagi cik. Lepas tu jumpa kata Quran ni ada tempat tukar. Ada tempat tambah, ada tempat kurang. Orang tu tak ambil pergi jual. Jadi dia pun kita tanya. Lepas tu dia dapat jawab apa daripada orang jual tu, kata kitab ni palsu, tak betul. Lepas dia tu dia masuk Islam. Jadi dia pergi cari majlis makmun sekali lagi. Lepas tu dia pergi kecek tentang fiqh dalam agama Islam, kecek tentang tauhid dalam agama Islam. Lepas tu makmun tanya kata, "Mung ni bukan orang baru ni ke?" Dia kata, "Ya. Orang baru ni aku ni." Lepas tu pasal mana? Dia ayat cerita tu. Dia kata dia masuk Islam. Ini kebesaran Al-Quran dah. Siapa Umar radhiyallahu anhu belum pada nak masuk Islam dengan Quran. No ayat terbesar Quran. Dari surah Taha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dengan surah ni. Masya-Allah. Ya, subhanallah. Lepas tu Quran ni kebesaran dia, bagus dia. Jadi semua orang hok dapat Quran ni pen continue ความยิ่งใหญ่ Siapa kau bahasa Ustaz? Siapa kau bahasa hok jadi bahasa Quran ni ada bahasa yang terbesar. Lepas tu malaikat hok bagi wahyu tu jadi malaikat yang terbesar. Sebab apa? Sebab Al-Quran. Dah. Tuhai atau wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Hak ni Quran buat apa? Boleh jadi gambar ni benda pisah. Dah, sebab ya kalamullah. Lepas tu buat apa? Boleh malaikat Jibril alaihi salam jadi malaikat tim yang pisah sebab ya jadi malaikat yang pergi wahyu, pergi Al-Quran bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Muhammad buat apa pisah? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang sebar Quran. Bahasa Arab buat apa? Pisah bahasa ni pun juga sebab Al-Quran. Dah, subhanallah. Lepas tu syahrul Ramadan tu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya pisah ni sebab diturunkan dia tu akan Al-Quran. Lepas tu malam Lailatul Qadar tu bagus. Lepas tu mikam pisah ma kual min alf syahr tu sebab Al-Quran. Subhanallah. Mulia sebab Quran. Lepas tu Quran ni subhanallah dah. Kalau kita nak tengok kata pia boleh buat di antara manusia ni, Tuhan dah ทำการท้าทาย kata qul la in ijtama'atil ins wal jin qul la in ijtama'atil jin wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithli. Tak boleh buat lagi Quran ni. Sebab Quran ni subhanallah dah. Kitab yang orang Arab di bagi aku kata Al-Walid ibn Mughirah tu dia satu orang yang terkenal lah kata jadi orang hak masyhur dalam adab hak dia ada bahasa dalam bahasa Arab, bahasa tertinggi orang bahasa yang mulia dalam orang Arab. You boleh cek habis kata bahasa gapo orang kecek ni jadi bahasa mulia ke tak. Bayarnya Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca dari semaya tu. Ya pun dia aku Abu Jahal, aku fawak kaum dia kata fakmu tak suruh dakwah lah. Tak suruh kecek lah. Kata nak ajak Muhammad tu klik kepada agama mula apa tu Muhammad. Lepas tu orang pakat kata, wahai Walid mung ni kena sihir lah. Ya kata, ya dak. Ya tak kena sihir. Ya ni orang alim dalam bahasa Arab. Lepas tu satu kalimah yang kecek tu wak dia orang keju. Kita hari ni dapat ibrah bin Burrian kata Quran ni pen kampir niมีความสูงส่ง. Dia kata innahu la halawah wa inna alaihi la talawah wa inna alaihi la muthmir wa inna asfalahu la mughdir wa innahu la yu'la wa la yu'la alaih. Subhanallah. Jadi perkataan ini kena catat sampai hari kiamat. Gapo? Quran ni Walid ibn Mughirah dengar orang Arab tu dia dengar. Dia dengar dia kata Quran ni มีความหอมหวาน wa innahu la halawah. Lepas tu wa inna alaihi la talawah. Bornga tuมีเสน่ห์ ว่าสปองถูกคัดกรองในการเลือกกาลิมาในการเลือกคำพูดประโยคสร้างขึ้นมาtuด้วยความคล้องจอง Jadi wasa dengar pun tertarik dah. Wa inna alaihi la muthmir. Lepas tu kalau jadi sepuluh kayu tu kan. Jadi pokok kayu tu pasang lebat. Ada buah, ada gapo. Ada daun yang cantik. Daun cantik. Wa inna asfalahu la mughdir. Ya jadi pohon hak pasang bukan pohon biasa dah. Tapi kalau jadi pokok kayu ni, bawah-bawah dia ni penuh dengan air. Dah. Lairin.
Orang nak panggil gapo ha? Wa innahu la yu'la wa la yu'la alaih. Lepas tu dia yang tertinggi, tak ada gapo tinggi pada dia. Ni pen sakhi phayan dah. Sakhi phayan yang jing kata Quran ni adalah kitab yang tertinggi. Siapa kau 3 zu'ama, 3 orang Arab hak yang ditua tu pergi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Kaabah baca Quran. Pakat nusuk fok ya 3 hari. 3 hari itu pasang terturuk. Janji hari mula kata tak segir, tak segir dengar. Tapi terlekat hati lagi, wasa nak dengar lagi Quran Allah Subhanahu Wa Taala ni. Gi pula hari yang kedua. Lepas tu janji pula. Kata esok tak segir. Lepas tu klik. Hari yang tiga pula. Nak kata Al-Quran ni benar tertarik. Kalau jadi ruh, jadi cit winjan. Orang tak ada terlekat dengan Quran ni, orang tak ada cit winjan. Sepor ngak rang rai winjan. Dah. Hak tu adalah jawapan untuk hak yang pertama. Lepas tu kuam perasa dia apa semua tu termasuk dan insya-Allah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang pun orang yang belajar Quran, orang yang ajar Quran dah. Lepas tu orang hak belajar Quran pun ma'asafaratil kiram al-bararah, ia bersama dengan malaikat dah, bukan biasa dak lah. Lepas tu hak tu benda hak kita kena tahu, kena ingat kata Quran ni pen kampi ti miความสูงส่ง. Kita semua ni kena pergi tegak dengan Quran dah. Lepas tu insya-Allah kita tanya Ustaz Mukhlif pula dah kata as-sunnah dalam al-Islam ni มีความประเสริฐอย่างไรสถานะของ as-sunnah dalam al-Islam ni setara mana dah. Jazakallah khairan jazak kepada Ustaz Hamdan yang sudi kita faham yang pusingnya yang pertama tadi untuk kita kenal Quran. Sebenarnya kita ramai-ramai ni tahu belaka dah Quran penting. Ya. Tapi hari ni tujuannya untuk kita nak tajdid hubungan kita dengan Quran, boleh kita kenal kehebatan Quran, kuam samkan Quran dalam agama Islam kita wala mana. Sebenarnya baca Quran kadang-kadang benda tak payah, tapi kadang-kadang benda yang payah iaitu kita nak jepuk dia mari baca. Itu yang Quran yang kita kena kenal, dan juga kita kena rasa kata kita kena pegang teguh dengan Quran. Dan juga Nabi SAW biasa sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Malik, kata Nabi tinggal 2 perkara yang mana apabila kamu pegang teguh dengan 2 perkara ni tak akan sesat sampai bila-bila. Iaitu yang pertamanya kitab Allah SWT Quran, dan juga yang 2 sunnah Nabi SAW. Apa dia kena sunnah kata? Apa tak cukup hanya Al-Quran sahaja, tak cukup nak Quran sahaja. Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar, cukup Al-Quran saja, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak faham Quran semua dalam Quran itu melainkan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalamullah, wahyu Allah Taala, perkataan Nabi diri yang Jibril hantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalaulah kita pegang Quran saja, nak sembahyang hari ni pegang Quran saja, nak puasa hari ni, nak buat haji hari ni, ataupun beberapa ibadat yang kita nak buat pergi Quran saja, kadang-kadang kita tak boleh nak ibadat seperti mana Allah Ta'ala nak bagi kita ibadat. Kerana saya biasa sama kata, kalau kita nak semaya sendiri pun, kalau kita pergi Quran saja tu ayat atau waqi musa suruh semaya saja ya. Tapi tak ada ayat kata maya ngorib apa rakaat, maya subuh apa rakaat, sujud balas mana, rakaat balas mana. Kita tahu balas mana. Hari ni yang kita duk amal-amal, duk buat dia semaya waktu ni melalui hadis Nabi SAW ataupun contoh yang datangnya daripada Nabi. Habis tu masa salaf dulu, masa Nabi ataupun selepas daripada Nabi mati, Abu Bakar, Uthman, saya ingat Uthman semasa himpun Quran tu, masa tu orang duk sibuk dengan Quran, duk sungguh dengan Quran. Hadis tu orang kata wani ngati tak wani ngati, tapi tanya kata ada ke tak orang yang ngapa hadis, yang duk tulis hadis, yang duk ngajar hadis ada. Sehingga Abdullah, seorang as-salafus salih dulu yang namanya Mutarrif bin Abdullah Al-Syakhir, dia biasa ngajar hadis Nabi. Orang panggil kata ambil apa sahaja yang Nabi biasa tafsirkan akan Quran, mai ngajar kepada hadis. Kerana Quran yang turun kepada Nabi ni, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, Tuhan hantar Quran kepada Nabi ni untuk Nabi bayangkan ataupun atibai kepada orang lain.
Kam atibai Nabi, perkataan Nabi yang mari syarah Quran, tafsir Quran ni, tu dia panggil hadis Nabi. Perkataan dia baik ataupun perbuatan yang Nabi syarah ataupun tafsir daripada Quran jadi perbuatan dia semaya. Itu dipanggilkan kata sunnah juga. Kerana Nabi adalah orang yang paling faham sekali tentang Quran. Dengan sebab itu hari ni bukan kita tafsir Quran. Bukan tafsir kita nak ambil benda lain mai ganti Quran tak. Nak ambil sunnah ataupun benda lain selain daripada Quran tak. Kerana Mutarif dulu duk ngajar hadis Nabi, duk ngoyak sunnah Nabi. Ngajar tafsir juga tapi wari perkataan Nabi, wari sunnah Nabi. Sehingga ada yang kata jangan mengoyak gapo kepada fak kami ni melainkan Quran saja. Mutarif jawab kata man uridu bil Qur'ani badala. Fak kami ni, fak kita ni tak seli benda lain nak mai ganti Quran. Quran paling mulia sekali. Tapi yang kita naknya walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'an minna. Kita nak orang yang faham Quran, faham tentang Quran lebih banyak daripada fak kita. Ya, Nabi SAW. Dengan sebab itu tak bolehlah kita nak faham Quran. Hari ni kita nak pergi baca Quran. Bahkan Quran yang terjemah jadi bahasa Sia sendiri pun pasti kena ada kam atibai. Kam atibai lah bahawa ayat ni kadang-kadang kita baca tak faham. Pas kita nak faham bagaimana mana? Kena faham melalui syarah daripada anak murid sahabat diri, sahabat sendiri yang biasa ngaji dengan Nabi, Nabi biasa ngajar bagaimana. Iaitu melalui kam atibai ataupun tafsiran yang telah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Kalau gitu kita tahu cik kata tak boleh kita nak tinggal Quran. Nak faham Quran tak boleh nak tinggal sunnah. Nak faham Quran boleh kena faham sunnah. Tak boleh nak faham Quran kalaulah kita tak faham sunnah, tak ngaji sunnah. Hari ni kita tafsir, kalau kita tanya Ustaz Hamdan, dia ngaji habis bagi tafsir. Tafsir apa? Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Bawawi, tafsir banyak-banyak buah kitab tafsir. Tak ada kitab tafsir mana yang mari tafsir melainkan ada hadis Nabi SAW. Sebab Nabi biasa tafsir. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab sahih dia, ada sebuah kitab ataupun sebuah tajuk yang dia tak namanya kitab tafsir. Kecik mengenai tafsir. Hadis mana sahaja yang Imam Al-Bukhari pergi jumpa, pergi ngaji, pergi ambil daripada guru dia dan juga hadis itu adalah hadis yang sahih mengenai dengan tafsir, bubuh dalam kitab dia. Ambil daripada juz awal sampai kepada juz akhir. Juz awal sampai kepada akhir surah dalam Al-Quranul Karim. Habis itu tafsir Nabi tak boleh, tafsir ataupun apa yang Nabi biasa tafsir melalui hadis dia tak boleh kita nak tinggal. Atau cakap dengan sebab itu kebanyakan perbuatan kita hari ni, semaya yang Allah Ta'ala suruh, haji yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, puasa yang Allah Ta'ala suruh, dan juga ibadat-ibadat yang lain yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, tak boleh kita nak amal dengan secara betul melainkan kita kena pergi tengok kepada Nabi tafsir bala mana. Nabi tafsir semaya bala mana, tafsir haji bala mana. Itu nak kata kedudukan sunnah dalam Quran ni, dalam Islam ni penting. Ada Quran saja tak ada sunnah tak boleh. Ada sunnah saja ataupun ada hadis saja tak pergi Quran tak boleh juga. Sesat. Kena pergi dua-dua ni. Nabi kata pergi dua-dua ni lan tadhillu ba'di abada, tak akan sesat sampai bila-bila. Itu cakap nyata, nak senang pendengar kita boleh faham. Seterusnya kita akan kita tengok kata ngaji hadis ataupun ngaji sunnah ni ada kelebihan apa? Seperti mana Quran di sana ada kelebihan. Orang yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan juga orang yang ngajar Quran pula. Nabi hadis Nabi SAW sama juga, ada kelebihan juga. Ada kelebihan juga. Di antara kelebihan untuk kita nak bagi kita galakkan kita wasa atau nak ngaji hadis, nak ngaji sunnah. Hari ni pian nak ngaji Quran, hatta anak kita ngaji Quran. Pia anak kita nak ngaji hadis, kita hatta ngaji Quran dengan hadis, ngaji banyak. Kita nak orang yang otak crack otak bijak-bijak ni ngaji agama banyak. Jangan kata tak urut anak aku nak ngaji berapa ni hatta ngaji agama lah, tak urut. Jangan. Orang yang bijak-bijak kita nak ngaji agama juga. Kita nak juga. Yang pertama kali Nabi SAW kata orang yang ngaji hadis, cahaya akan berada di muka dia. Rasmi akan ada di muka dia. Kerana Nabi SAW riwayat hadis Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan juga An-Nasa'i, naddarallahu imra'an sami'a minna haditha fahafizahu hatta yuballighahu kama sami'ahu. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala akan cahaya berada di muka orang yang dia dengar hadis daripada Nabi, walaupun satu hadis, minna hadithan, satu hadis. Kita hari ni dengar satu hadis,
Fahafizahu hatta yuballighahu. Dia ngapa? Dia ingat hadis ni. Ustaz yang ngajar radio dia ingat, dia goyak kepada orang dalam keluarga dia pula. Hatta yuballighahu. Goyak kepada orang keluarga dia seperti mana dia dengar daripada ustaz dalam stesen radio. Orang ni Allah Subhanahu Wa Taala akan beri cahaya ada di dalam muka dia. Dengan sebab itu Sufyan bin Uyainah yang mati pada tahun 198 Hijrah, dia kata pada mana? Ma min ahadin yatlubul haditha illa wa fi wajhihi nadrah. Tidak ada seorang mana yang dia ngaji hadis Nabi. Melainkan di muka dia tu ada cahaya yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia. Yang Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Yang kedua, kelebihan orang yang ngaji hadis ni adalah orang yang banyak selawat kepada Nabi. Kerana ngaji hadis ni, ngaji sunnah ni, ngaji biar, ngaji benda yang sakut dengan Nabi. Apabila sakut dengan Nabi, sebut nama Nabi sama. Apabila sebut nama Nabi sama, kena salawat kepada Nabi wiacak. Semua tiap kali. Dengan nama Nabi kali, salawat. Dengan nama sekali, salawat. Orang yang dekut sekali Nabi raya adalah orang yang karib nak sebut salawat kepada Nabi apabila dengan nama Nabi. Habis tu Nabi SAW yang kata, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktharuhum salatan alayya. Siapa orang yang paling VIP sekali dengan Nabi pada hari kiamat, Nabi nak tolong dia, adalah orang yang banyak selawat kepada Nabi. Hak ni yang kedua. Dan juga yang ketiga, yang akhir, sebagai kelebihan orang yang ngaji hadis Nabi adalah orang yang bukhalik dia, saksiyah ni serupa dengan Nabi. Imam Syafi'i biasa kata, aku tak biasa tengok seorang lelaki mana yang dia ngaji hadis Nabi seolah-olah kata aku tengok Nabi telah hidup lagi. Kerana orang ngaji hadis Nabi adalah orang yang ambil akhlak Nabi, kecek serupa dengan Nabi, perbuatan dia serupa dengan Nabi. Hak inilah orang yang ngaji hadis Nabi sebenar. Kalau orang yang tak turut Nabi, ngaji hadis Nabi, tak ada faedah apa bagi dia. Habis itu orang yang ngaji hadis adalah orang yang betul dengan apa yang Nabi SAW nak dia jadi. Nabi kecek apa, dia turut. Nabi buat gapo yang contoh dia turut. Ini beberapa kelebihan yang kita kalaulah ngaji hadis Nabi boleh bahasa ni. Boleh bahasa ni, iaitu tambah kekasihan cinta kita kepada Nabi, dan juga hari kiamat pun kita akan bersama dengan Nabi SAW sebagai orang yang kita kasih. Tambah kekasihan kita dengan sebab ngaji kita akan hadis Nabi kepada Nabi kita SAW. Seterusnya, sebagai soalan yang kedua yang saya akan tanya kepada Ustaz Hamdan, kalaulah Ustaz Hamdan habis bagi tafsir, saya habis bagi hadis, ngaji ni tak sama cerak. Isi yang ngaji tak sama. Saya nak tanya kata, orang yang ngaji bahagian Quran ataupun tafsir Quran, kalaulah ada ibu bapa nak hantar ni, ngaji gapo tik? Ngaji gapo tik? Baik dah gapo ngaji, ngaji dah ngaji gapo tik? Pada nak tahu, boleh tahu gapo tik apabila ngaji akan kisim Al-Quran. Maka silakan. Ya, terima kasih Ustaz Mukhlih dah. Jazakallahu khairan. Jadi kita ngaji dalam kisim Quran ni, takhusus Quran ni ataupun sakha Quran dah. Kalau di Urdun ni tak nama kisim ataupun sakha tu kata at-tafsir wa ulumi. Tafsir dan ilmu-ilmu yang sakup paut dah. Jadi kita ngaji ulumul Quran. Kita ngaji i'jazul Quran, kita ngaji tafsir al-mawdu'i, tafsir at-tahlili. Minta Ustaz Hamdan tolong terjemah dia ada. Aku sedang pendengar tak payah. Ulumul Quran ni sebenarnya kita ngaji ความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องdengan Kening Al-Quran. Sebenarnya ngaji ilmu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni bagaimana, ilmu munasabat. Tadi cuba kita nak hurai dah. Ilmu munasabat ni ความเกี่ยวโยง dengan di antara Quran dengan Quran, ayat dengan ayat, jumlah dengan jumlah, ประโยคของกุรอานระหว่างประโยคกับกุรอานและซูเราะห์กับซูเราะห์มีความเกี่ยวโยงกันอย่างไร ini munasabat, ilmu munasabat. Setiap surah dengan surah yang lain tu ada sakut. Ada sakut paut. Ada sakut paut juga. Dah. Tadi cuba kita nak masuk dalam sikit dah. Lepas tu ngaji tafsir maudhu'i. Ngaji tafsir maudhu'i ni tafsir hak beseng nak tahu cerita kata เรื่องหลักในซูเราะห์นี้เนี่ยคือเรื่องอะไร jadi Quran kecek dalam surah Al-Baqarah. Kecek Dzul Qarnain, kecek Ya'juj Ma'juj, kecek banyak-banyak cerita dah dalam surah tu tentang orang Yahudi, tentang orang Islam, apa semua tu. Tapi umud al-faqari, benda ที่เป็นไขสันหลังของsurah ni คืออะไร hak ni kita mai kecek dalam tafsir al-mawdu'i. Jadi kalau nak tahu dalam cerita ni mendalami, kena ngaji dalam tafsir dah. Lepas tu ngaji juga tafsir at-tahlili. Tafsir at-tahlili ni Ustaz, kita kek
huruf dengan huruf. Huruf ni arti gapo? Dalam bahasa Arab ni pasal mana? Wakpo kena mari rupa ni, wakpo kena mari rupa ni, wakpo Tuhan pilih kalimah ni tak pilih kalimah lain, wakpo. Jadi cok lek siapa kau dalam bahasa, dalam sanad, dalam gapor sai raingan, dalam semua benda sakup paung asbabun nuzul, al-munasabat, gapo semua tu termasuk belaka kisah-kisah, gapo semua tu termasuk tafsir at-tahlili. Lepas tu ngaji juga manahij al-mufassirin. Ngaji manahij al-mufassirin ni, ya tiap-tiap ahli tafsir ni ya tak supo. Cara tafsir. Cara tafsir dia ya. apa? Ada setengah ulama tafsir ni, dia beseng cawange hok yogi tu beseng gi ko al-athar. Gi ko beseng hadis, tafsir dengan hadis, tafsir dengan benda-benda hok ada sanad. Ada hok beseng cawange lain lagi tu gi beseng maudhu'i. Gi beseng tengok cerita lak ni cerita reng arai. Lepas tu dia payam tafsir Quran ni hai klap su cloud เดิมของsurah. Dah. Jadi hak ni kena kita tengok di tafsir manahij al-mufassirin. Supor dengan saya yuk yang kata tafsir hak Imam At-Tabari. Tafsir Imam At-Tabari ni dalam minhaj hak dia dalam bahasa dalam lugah, dalam bahasa ni. Dia pakai bahasa dalam kan terjih,ในการวินิจฉัยในการให้น้ำหนักbenar-benar tu. Semua kalimah al-ahd dalam Quran hak Zuhair guna tu ada setengah ulama yang atau arti kata al-hilf arti kata kansaban, ada kata arti kata kasannya, ada arti kata Allah, ada arti kata Quran. Lepas tu bo Imam At-Tabari kita tengok. Lepas tu dia tengok ni semua ni jadi tafsir salaf. Jadi tafsir hak 3 korong awal. Lepas tu sanad pun molek. Dia tengok pun dia kata semua ni masuk dalam kalimah hak Quran nak belaka. Jadi boleh ambil belaka lah. Lepas tu dia ambil semua tu dia kata hak ni orang panggil gapara ni tengok semua alasai lepas tu tengok kataมีน้ำหนักทั้งหมดสามารถที่จะเข้าร่วมกันได้ Imam Tabari pun royak tahu semua ni boleh guna belaka. Jadi so kalimah tafsir dengan semua kalimah tu. Subhanallah dah. Lepas tu dia pakai juga dalam tafsir al-lughawi ni dalam banyak cabangnya lagi. Imam Tabari sana dah. Lepas tu dia juga ngaji al-mustasyriqin. Dia kata mustasyriqun ni pia Ustaz? Pia ada. Mustasyriqun ni orang hok biasa ngaji Islam untuk nak tahu Islam ataupun untuk nak tamlai Islam. Nak khianat Islam. Nak tahu Islam dulu tapi tahu untuk nak khianat. Nak khianat. Jadi benda ni pun kita ngaji dalam cara yang tafsir ni. Supornya ada banyak-banyak orang hok jadi mustasyriqun, orang hok ngaji Islam untuk nak tahu Islam tak ni tu. Pasal nak nipu banyak. Tahu Islam untuk nak nipu terhadap Islam. Ada setengah di antaranya ngaji Islam, lepas tu dapat hidayah, lepas tu masuk Islam. Dah. Ya. Jadi juga kita ngaji semoga kalau nak yuk tu yang tak si we ada panjang sangat dah. Kalimah dalam Quran tu Ustaz. Kalimah al-libs dah. Al-libs ni arti kata apa? Arti kata kalau bahasa asal ni al-libs arti kata pakai kita pahala ni. Tapi al-libs hak sungguh hak mari daripada raktanภาษา เดิมแล้วtu arti kataการครอบคลุม benda tepek, benda mari pasang beduk dalam pasal tu. Jadi Quran pakai di sini ni banyak-banyak tempat patut arti tak serupa. Ada sepornya kalimah as-sakan hak arti kata al-libs arti kata sakan tu arti kata ความสงบ Dah. Sebab gapo Quran pakai kalimah katakan ครอบคลุมหมายถึงความสงบ sebab ความสงบนี่ia เป็นสิ่งที่ครอบคลุมหัวใจ kalau ไม่สามารถครอบคลุมหัวใจจะเรียกว่าครอบคลุมไม่ได้ sampai Quran guna kata Augustino tu สามารถครอบคลุมหัวใจได้ นี่ benda ayat atau Quran ni dalam hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pakai ye pasal mana? Pakai ye pasal ครอบคลุมหัวใจ Augustino ni pasal tu perkecek dia ครอบคลุมหัวใจของผู้เป็นสามีได้ ผู้เป็นสามีสามารถครอบคลุมหัวใจผู้เป็นภรรยาได้
Ni nak ayat tu kalau kita faham bahasa Quran ni kita cakap cai lek sing siapa tangga tu. Subhanallah dah. Lepas tu Tuhan guna kalimah alif kan kop klum juga tu hak kita panggil pakai ye tu dengan amal soleh juga. Subhanallah dah. Walibasut taqwa dhalika khair. Walibasut taqwa ni kalau kita nak balik tu นื้อผ้าของภาษาni kita ayat kataและlibasut taqwa และเสื้อผ้าของคนที่เป็นคนซอเลห์คนตักวาเนี่ยdhalika khair เป็นสิ่งที่ดี tapi Quran tak ada nak di เสื้อผ้าtu Quran nak di เสื้อผ้าที่ครอบคลุมหัวใจว่าวิโอเกนี่มีชีวิตชีวาได้ว่าวิโอเกนี่มีความสุขได้ dalam pasal mana tu kena dengan amal soleh. Jadi Tuhan menamakan amal soleh คือสิ่งที่ครอบคลุมหัวใจครอบคลุมร่างกายครอบคลุมสมอง bukan biasa subhanallah dah. Jadi hak ni bahasa Quran. Kalau kita boleh faham Quran ni, kita boleh faham bahasa ni. Hak ni Jadi kita ngaji Quran ni bukan sekadar nak faham kalimah saja, tapi satu kalimah kadang-kadang dalam lagi. Kalau kita mau tengok dalam ilmu munasabat dah Ustaz. Ilmu munasabat ni การเชื่อมโยงของกุรอานระหว่างกุรอานนี่ saya nak ยก1 ataupun 2 ตัวอย่างนะ sebenarnya Tuhan ayat kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in นี่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประโยคเดียวกันแต่2ประโยคในอายะห์เดียวกันนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร Tuhan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'bud นี่และแด่พระองค์เท่านั้นที่เราทำการกราบไหว้Lepas tu wa iyyaka nasta'in และแด่พระองค์เท่านั้นที่เราทำการขอ minta pertolongan wa po Tuhan kata iyyaka na'budu belum pada iyyaka nasta'in kalau nak yuk tu yang mudah-mudah dah Tuhan sebut kata ibadat dulu lepas tu sebut minta dulu kalau saya dah jumpa ustaz tak ada buat baik gapo dengan ustaz jadi minta duit ke ustaz dah ustaz tak kenal saya dah Ustaz tak ui duit juga. Tuhan yang kata kalau comel mu nak minta tu mu ibadat lah aku dulu. Lepas tu baru minta. Hak ni nak ayat tu ความสวยงามของกุรอานการเรียบเรียงประโยคของกุรอานนี่มีความสวยงาม siapa ก็อย่าเรียบเรียงแบบนี้เด้tu dia. Lepas tu ayat belum pada tu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Buat apa sebut Ar-Rahmanir Rahim dulu? Lepas tu buat apa lepas hari tu sebut Maliki Yaumiddin? Ulama ayat tu kalau sebut Maliki Yaumiddin dulu orang Arab dengar selok. Sebab apa? Sebab gerung dengar Quran ni royak kata Tuhan ni jadi Malik Yaumiddin. Arti kata Tuhan pada hari kiamat. Raja pada hari kiamat. Bahawa Tuhan ni salah satu sifat al-mutakabbir. Orangที่มีความโอหังผู้ที่มีความโอหังผู้ที่สามารถตัดสินและการตัดสินทั้งหมดอยู่ในมือของ Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengar di sini selok juga sebab takut. Tak dengar sifat Tuhan belum pada ni kata sifat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan ni เป็นคนที่เป็นผู้ที่มีความเมตตา และเมตตาตลอดด้วยอัลลอฮ์มาใน arti kata penuh dengan ความเมตตาและให้ตลอดอัลรอฮีมนี่ sifat yang tak putus ar-rahmah Allah Subhanahu Wa Taala ความเมตตาที่ให้ต่อบ่าว orang dengar di sini ni kalau orang Arab hak dengar faham bahasa ni arti kata dia dengar kalimah ni boy dengar Tuhan ni เป็นพระเจ้าในวันกิยามะห์ni tak susah hati sangat dah lah dah dia ingat kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dulu nak ayat atau ความลึกซึ้งของกุรอานในการเลือกประโยคdah tu dia. Lepas tu dah, kalau kita nak mendalami, kita kena hantar anak-anak kita untuk faham dalam cara ingat Al-Quran ni, kata Quran biasa mana, anak kita pergi syarah rumah pula Ustaz. Kata biasa mana Quran ni dah. Sini tak cukup masa. Sini tak cukup masa. Tak cukup juga. Dah, lepas tu, kita nak tahu pula dah, kata hadis ni dalam cara ingat hadis ni, jangan ngaji gapo tu Ustaz. Ngaji gapo kata, kita boleh tahu gapo kata, kalau ibu bapa kita nak hantar anak ngaji hadis. Cuba Ustaz royak dah insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Hamdan tadi yang royak kepada kita tahu kata ngaji Quran, ngaji bahagi Quran, ngaji bahagi tafsir, gapo ngaji. Allah, kita rasa kata miskin, rasa sangat orang kita susah sangat kita ni kerana hari ni kita rasa kata dengan kitab Allah Taala ni ngaji banyak dah, tahu banyak dah, tapi sikit lagi. Sikit lagi yang kita tahu dengan Quran. Dan juga satu lagi yang saya dah lekat di hati kata Allah, orang musyrikun yang ngaji Quran untuk nak kena Quran. Subhanallah. Pas zaman kalau misalnya kata kita orang Islam tak ada hatanak ataupun kita sendiri tak ngaji Quran, boleh dikatakan kedah kata kita tak ngaji Quran ni salah satu sebab wakwi kena Quran juga. Boleh jadi kena Islam juga boleh jadi tak ngaji Quran. Tak ngaji Quran, tak geti hidup dalam mana kerana Quran adalah destur mengata tamanuciwit
pedoman kita nak guna dalam hidup kita bala mana. Tapi orang musyrikin Allah jangan ngaji Quran. Kita rasa kata dia usaha sungguh. Sehingga dalam bahagi hadis diri pun ada orang musyrikin ngaji hadis untuk nak kena kira nak kena Islam lah. Subhanallah. Tapi Allah Taala jaga. Allah Taala jaga wahyu Quran, wahyu sunnah liyuriduna liyutfi'u nurallah. Dia usaha mata-mata nak sekat cahaya Allah Taala, tapi Allah Taala tak dia kuasa nak boleh nak kenakan agama Islam. Itu di segi Quran, di segi hadis pula. Hadis ni dia ngaji apabila kita sebut ngaji gapo atik hadis, ngaji dua asasi, dua mengata ngaji gapo atik, ngaji dua perkara asasi. Satunya ngaji untuk nak kaji nak hadis Nabi. Kaji biasa mana? Nilai ni biasa mana? Tursa hadis Nabi yang datang kepada kita. Hari ni sebut kata kitab agama, kitab tafsir, kitab hadis sendiri, kitab fiqh, kitab akhlak, kitab apa lagi? Lughah Arabiyah yang kadang-kadang guna hadis Nabi juga maribuh lagi kitab tu. Nak yang kata hadis Nabi hari ni duk keracak-kacak, duk semua tiap kitab pada hari ni. Tapi yang orang ngaji hadis apa? Satunya nak tahu kata hadis yang duk di setiap kitab tu, di buku kitab ni, celah kitab ni adalah hadis yang sahih ataupun tidak. Subhanallah. Sahih ataupun tidak. Sahih bagaimana? Sahih dengan hasan yang boleh guna. Dan juga dhaif sehingga seterusnya yang tak ada boleh guna ni untuk kita tak seguna. Kerana hadis ni dia tak sebut Quran. Quran Allah Taala jaga. Dan juga hadis Nabi SAW diri royak kepada kita kata siapa yang bohong ataupun dusta kepada aku, sesungguhnya dia telah ambil tempat duduk dia dalam api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Hadis ni ulama yang kata tunjuk kata belakang akhir zaman ni akan ada kumpulan orang yang bohong kepada Nabi. Mana kata apabila bohong kepada Nabi, ada yang nama rupa dia hadis Nabi tapi bukan hadis Nabi. Subhanallah. Habis tu orang yang ngaji hadis dia kena buat kajian lah. Hadis ni benar ke tak? Sungguh ke tak tubik daripada mulut Nabi? Sungguh ke tak, benar ke tak yang mari daripada perbuatan Nabi? Orang ngaji hadis dia cek. Untuk nak buat tubik, nak becek di antara hadis yang boleh guna dan juga hadis yang tak boleh guna. Apabila kita sudah buat kaji sebenarnya dalam ruangan kita saya pun biasa ngajar. Biasa buat di sini tiga kali perjumpaan kita ngajar hadis sahih gapo. Aku kata kalau peminat yang duk ikut semua tu aling lah hadis tu. Boleh tahu lah hadis sahih gapo, apa syarat, dan juga hadis hasan, dan juga hadis dhaif, dan juga hadis maudhu'. 4 perkara yang kita ngaji. Ini sebagai ambil mengata muqaddimah dulu. Sebenarnya banyak bahagian-bahagian hadis ataupun jenis-jenis hadis. Apabila kita boleh becek dah hadis daripada hadis sahih yang boleh guna dengan hadis yang tak boleh guna. Hadis yang boleh guna itu adalah penting sekali kita nak buat balas mana boleh amal dengan dia. Apabila nak amal dengan dia, kena faham dulu. Dengan sebab itu apabila orang ngaji hadis ni, yang kedua sekali selepas daripada boleh cek dah hadis sahih ke tak sahih, yang duanya fiqhul hadis. Dia kena faham hadis tu. Dia kena faham. Orang yang dia ngaji hadis tak faham hadis ni, mana kata tak betul, tak kena lah. Kerana dia salah satu, kerana Ali bin Madini seorang ulama, dia kata pada mana ma'rifatul rijal nisful ilmi wa fiqhul hadis nisful ilmi. Kena orang yang riwayat hadis nak tahu kata hadis sahih tak sahih ni, juh tak juh, kecek bohong ke tak bohong, ingat dia kuat tak kuat, salah satu nis daripada ilmu hadis dah. Dan juga faham hadis pun adalah adalah separuh lagi ataupun sebahagian lagi, kereng lagi hak ilmu hadis. Habis itu dua-dua ni kena boleh. Mana kata kena faham hadis selepas daripada kita tahu dah. Dengan sebab itu orang yang dia ngaji hadis tu dia ada cara dia nak faham hadis pada mana. Hari ni kita ada pernah yang ulama mari kita syarah hadis. Hadis 40 hadis Imam Nawawi, orang panggil kata rata-rata ulama mari atibai. Untuk nak kita ni fiqhul hadis, faham hadis tu. Faham dengan secara betul dengan Nabi SAW nak sekali. Kerana ulama yang dia mari hurai ataupun syarah hadis Nabi, al-ulama warasatul anbiya, dia adalah orang yang dapat saka daripada Nabi. Kadang-kadang kita tak kuasa boleh nak syarah hadis ni dengan cara betul, dengan pahaman Nabi. Tapi apabila kita tupai ulama ni sikit, ulama ni sikit, ulama hadis banyak. Orang yang dia ngaji hadis Nabi, buat pahaman hadis Nabi, banyak kita melalui kitab dia. Hari ni saya nak ngajar di sini pun ambil kitab
ulama tu, ulama ni. Saya sebut sama ulama tu, nama gapo mati bila untuk kita boleh tahu. Kata ulama ni, oh lama dia hidup. Masa tu. Nama yang kata masa kau dekat dengan Nabi, kau molek. Ulama mana yang kita pegang dengan dia, masa dekat dengan Nabi, kau molek. Kerana dia orang yang kata orang yang dekat semasa Nabi. Ilmu mari siapa dia ni dengan tak capur kadang-kadang. Dengan bersih lagi ilmu yang sampai kepada dia. Itu ilmu hadis yang kita ngaji. Satunya untuk kita nak nilai, untuk kita nak cek kata hadis ni sahih ke tak sahih. Yang keduanya kita nak faham akan hadis Nabi, sehingga seterusnya kita akan ambil hadis yang kita dah faham ni, dia amal dengan dia. Hasmaya kalau kita baca saja tahu dah kata hadis sahih, kita baca saja tak buat fiqhul hadis, tak buat faham dia, tak boleh amal dengan dia. Hari ini kita boleh nak semaya sehingga takbir sampai salam dengan sebab kita fiqhul hadis, dengan sebab kita faham akan hadis Nabi yang riwayat daripada Nabi, kata Nabi semaya belah mana, sallu kama raaitumuni usalli. Hal tu sebagai tujuan asasi. Kalaulah ibu bapa mana yang nak hantar anak ngaji Al-Quran, As-Sunnah, hari ini ada fakulti banyak kanak ataupun mahawicela yang buka untuk nawi anak cucu kita ni boleh ngaji secara betul-betul. Sama ada di Mahawicala Fatani sendiri, Jami'ah Fatani ada bahagian ataupun kanak yang nak fokus kepada Al-Quran, kanak Al-Quran dan juga Sunnah. Ngaji dua-dua ni halura. Saya rasa kata anak kita kalau ngaji Quran Sunnah ni, kalau tak jujur tak hana kata rena lah. Dia dengar qala Allah. Ngaji Quran Sunnah ni dia dengar qala Allah, perkataan Allah, perkataan Nabi. Kalau Rasulullah tu tak sedap jujur ni tak ada Allah lah. Cuba hantar tengok, nak tahu kata tak jujur tak jujur, cuba hantar anak kita ngaji Quran Sunnah, sama ada di dalam negeri kita ataupun luar negeri pun banyak mahawicala yang sudi nak ajar kita mengenai dengan Quran Sunnah. Sehingga soalan yang terakhir insya-Allah, agak kata masa sikap, nanti insya-Allah kita cari peluang yang lain lagi untuk kita nak faham Quran, sebuah Quran kalau gitulah. Insya-Allah. Soalan yang seterusnya, masyarakat kita hari ini kita tengok masyarakat semua, mulai dengan masyarakat yang kecil keluarga, masyarakat yang luar kampung, dan masyarakat ni berhajat tahu mana kepada Quran. Berhajat tahu mana dengan Al-Quran. Maka sila Ustaz Hamdan sebut sebagai soalan yang terakhir insya-Allah. Kalau tanya kata Ustaz, berhajat tahu mana masyarakat kepada Al-Quran. Lepas tu Al-Quran ni gapo kita dah. Jadi saya boleh ayat satu kalimah kata, kalau kita tak ada Quran kita sesat. Kalau kita tak ada Quran, kita akan tamtoi. Mai miความสูงส่ง. Lepas tu Umar radhiyallahu anhu tertinggi dia dengan Islam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwamun wa yad'u bihi al-akharin. Jadi Tuhan akid Al-Quran, dengan Al-Quran ni Tuhan akid aqwam, banyak kaum dah. Wa yad'u bihi al-akharin. Lepas tu pihak tak ambil Al-Quran tu mereka penpo ti mi ความต่ำต้อย. Lepas tu Tuhan royak dalam Quran wijani kata orang hak pergi jalan Quran ni la yadhillu wa la yashqa. Tak akan sesat. Lepas tu tak akan duka cita. Subhanallah. Tak sesat, tak duka cita. Hak ni 2 ประการ hak kita ต้องการ บนโลกใบนี้มากที่สุดUstaz. Tak sesat, tak duka cita. Tak kira kata fardi ataupun masyarakat besar. Ataupun masyarakat besar. Jadi pia hak tak seh di antara kita. Tak sesat jalan. Dah, tak duka cita. Pia tak seh. Lepas tu orang hak pegang Quran ni มีความสุขตลอด. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Dah, bang siapa yang tinggal Al-Quran ni, diaจะมีชีวิตที่มีความคับแค้น. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lepas tu Tuhan akan menjadikan dia di hari kiamat tu seperti orang buta. Orang buta lah, bukan seperti orang buta, dia orang buta. Subhanallah dah. Jadi pia hak nak syuit di, pia hak nak jalan yang betul, nak tertinggi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan akan akid mereka itu dengan Al-Quran. Pasal mana? Pasal orang belajar Quran. Tuhan akan akid. Lepas tu akid sini ni, pasal akid seumur. Pia มีความพร้อมที่จะศึกษากุรอาน Tuhan พร้อมที่ยกขึ้น. Orang ada iman, belajar Quran, belajar ilmu Allah, Tuhan akid.
Quran sebagai karanti. Kalau kita tengok hadis-hadis tu, yadau biha akharin ataupun yarfa. Nak akid naik, nak bawah wi jatuh tu sebab Quran. Mana kata masyarakat mana tak pegang yang Quran ni. Allahu akbar. Jatuh juga. Betul. Ya. Dan satu ayat lagi tu ayat dah. Kata alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila an-nur. Jadi orang hak nak keluar daripada az-zulumat ila an-nur, dia kena pegang apa? Jadi kita duduk di dunia ni, kalau tak ada Quran seperti orang hak tak ada nur. Duduk dalam gelap semua. Bahawa Tuhan bagi Quran ni sebagai nak keluarkan kita daripada az-zulumat, daripada kegelapan kepada nur. Kalau kita tak ada Quran, kita akan sesat. Sesat semua dah. Lepas tu Tuhan ayat dari Quran pula kata, kalau pia nak เส้นทางแห่งความสันติสุข nak senang, nak มีความสุข tak se wasa serabut, yahdi bihillahu gabarsa bihi subulus salam. Tuhan akan tunjuk dengan Al-Quran ni subulus salam. Jalannya yang ทำให้เกิดความสันติสุข Kalau duk cari ความสันติสุข semua lah yang tak jumpa lagi ความสันติสุข Pak kita duk kecek sama ความสันติสุข ความสันติสุข Krongkan Santi Sukhh sebenar berlaku tak berlaku? Tak ada berlaku. Tak aku kira. Tak ada guna cari mana, kita cari dari Quran. Tuhan pantong dah. Subhanallah dah. Subhanallah. Jadi banyak perkara kita boleh pada Quran. Tak ada Quran kita sesat, tak ada Quran kita tamtai. Dengan Quran ya kita dapat tinggi dah. Jadi hak ni di segi Quran dah. Di segi sunnah ni, lagu mana kita berhajah kepada as-sunnah? Dan lagu mana sunnah boleh bagi kita, kepada kita tentang fadilat-fadilat gapo semua kita nak dapat. Jazakallah Ustaz Hamdan. InsyaAllah sebagai masa seminit 2 minit lagi. Sebenarnya Quran dan juga sunnah ini pergi satu hadis sahabat Nabi SAW. Siapa pergi Quran dengan sunnah tak akan sesat. Supaya juga masyarakat hari ini berhajat kepada Al-Quran dan juga sunnah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dulu biasa bina masyarakat Madinah dulu dengan Quran sunnah. Masyarakat yang berjaya sangkum ti pasuk kuam samrit kita Nabi SAW keisang biasa bina di Madinah dengan Quran dan juga sunnah. Hari ini sama juga wahai Tok Nebe, Tok Mene, wahai Nayuk Abata, wahai Tok Imam, wahai ketua kepada setiap keluarga. Kalau kita nak guna ataupun kita nak bina keluarga kita menjadi keluarga yang kualiti, guna Quran dengan sunnah. Berapa keluarga hari ni satu kali minggu tak apa dah buat halakah dengan anak-anak dia. Ibu bapa anak-anak mari duduk sekali. Seperti mana kita boleh nak makan nasi sekali, apa kita tak boleh nak duduk sekali untuk nak mempelajari Quran. Itu jalan yang kita nak membinakan masyarakat kita menjadi cemerlang insya-Allah. Maka hari ini saya rasa tak cukup sekadar ni. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada peluang masa depan insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا